Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat JM yang JM kasihi, lagi JM sayangi. Tengok siapa-siapa yang ada dekat Facebook sekejap. Okay. Waalaikumsalam sahabat-sahabat JM di TikTok dan juga di IG. Okey, ya Allah, hari ni sejuk sangat di Bangi. JM harap di kawasan rumah anda juga sejuk dengan hujannya pagi tadi. Syukur, alhamdulillah, sangat-sangat alhamdulillah. Okey. So tak apalah, kita tengok siapa yang ada ni dekat Facebook kita. Macam biasalah, kita ada Syafarik, kita ada Roha daripada Singapura, kita ada Iza Ghaffar, kita ada Syafatin, lagi ramailah lagi. Dekat TikTok pun kita ada juga ni. Kita ada Ros Fatimi kan. Waalaikumsalam. Okey, semua-semualah. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah bumi hari ini sejuk sangat, Allahu Akbar. Dan pagi tadi JM, ya Allah, memang banyak-banyak sangatlah berdoa. Berdoa ni tak kisahlah kat mana-mana. Lagi-lagi waktu hujan waktu hujan itu adalah rahmat daripada Allah, iaitu kasih sayang Allah yang Allah bagi kat kita. Okey, alhamdulillah. Jadi waktu hujan ni lah yang kita kena apa tahu? Waktu hujan ni lah kita kena berdoa, banyak-banyak berdoa insya-Allah makbul doa kita apa yang selalu besar pula laptop JM hari ni. Nantilah sekejap lah tak guna dah. Okey. So okey. Laptop pun merah kan. So waktu hujan ni lah macam pagi tadi JM alhamdulillah sempat juga JM berdoa, ya Allah ya Tuhanku kan, semoga rezeki keuangan sahabat-sahabat semua, rezeki keuangan tim-tim JM Allah beri banyak-banyak seperti banyaknya air hujan yang jatuh pagi tadi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Amin, amin, amin. So bersungguh-sungguh tau berdoa waktu hujan ni, bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab baru ni kan baru ni kita sambut Hari Raya Aidiladha kan, yang mana setiap kali selepas wukuf hari Arafah tu, hari wukuf tu,
mesti hujan. Itulah tandanya rahmat Allah ya kepada hamba-Nya. Allahu Akbar ya. Allah menyatakan rahmatnya, Allah menyatakan kasih sayangnya kepada hamba-Nya melalui apa yang turunkan, apa yang dinampakkan kepada kita. Allahu Akbar. Okey, so hari ini tajuk dia bagaimana cara JM menghadapi orang yang pernah menyakiti hati kita. Pastinya di antara kita semua melalui perkara-perkara yang macam ni. Jadi macam mana JM melalui ataupun bagaimana cara JM untuk menghadapi orang-orang yang pernah menyakiti hati. Jadi pengalaman JM selama JM terlebih dahulu JM kenalkan diri JM. Okey, nama saya JM Miswan, boleh panggil saya JM. Saya berusia 44 tahun. So alhamdulillah atas izin Allah 44 tahun dah hidup. Okey. Moga Allah beri kesihatan yang baik untuk JM untuk anda semua. Moga Allah beri kesihatan, kebahagiaan, kemakmuran kehidupan, keharmonian, kekayaan, kecantikan dan macam-macam lagi lah okey. So okey, ni adalah kopi garam, iklan sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi garam ni sangat bagus tau untuk kulit muka, untuk kulit kita sebab dalam kopi ni ada sulfur. Sulfur ni adalah mineral yang boleh yang bagus untuk awet muda. Awet muda untuk vitamin ataupun mineral yang boleh mencantikkan kulit kita. So ini JM buat kopi garam ni khusus untuk yang tu. Jadi bukan hanya sedap saja, malah dia berkhasiat dan dia bagus untuk kulit kita. Iklan pula. Okey, so nama saya JM, berumur 44 tahun. Saya berasal daripada Banting, Selangor dan kini menetap di Bandar Bukit Mahkota, Bandar Seri Putera, dekat-dekat je. Sudah berkahwin, punya 3 orang anak. Okey. Dan JM dibesarkan JM anak bongsu daripada 14 orang adik-beradik. Allah Akbar. Alhamdulillah, syukur. Sebab pasal adik-beradik ni kan JM tak putus-putus dan tak jemu-jemu untuk menyatakan kepada you all yang mana ya Allah, terima kasih Allah dengan 14 orang adik-beradik yang sangat harmoni, sangat sentiasa bertanya khabar, sentiasa telefon walaupun duduk jauh-jauh sekarang ni kan. Tapi macam adik-beradik JM banyak yang berada dekat kampung, yang dekat-dekat je dengan bapak JM. JM je yang jauh, JM dengan kakak ada 3 orang. 2 orang saja yang jauh daripada kampung. Itu pun tak jauh sangat lah, dalam Bangi ke kampung lebih kurang dalam 1 jam macam tu lah. Tengoklah kan, kalau kita naik Lamborghini cuma tak ada saja gurau. Dalam lebih kurang dalam 1 jam, 1 jam ataupun 45 minit sampai dah. Alhamdulillah. Okey, so JM bapa bapa buat belacan sahaja, membesarkan 14 orang adik-beradik dan alhamdulillah adik-beradik semua sangat harmoni, sangat sentiasa mendoakan. Bapa buat belacan membesarkan 14 orang adik-beradik, termasuklah JM anak yang bongsu. Okey, kalau dulu memang kami susah. Kami bukan yang orang yang bersederhana ke apa tak, tapi kami memang susah. Kami memang susah. Kalau ikutkan RM1.80 1 kilo belacan yang bapak jual tu untuk besarkan 14 orang anak. Allah Akbar. Jadi pengorbanan seorang bapa tu kan. Hari bulan ni kita bulan cerita tentang banyak cerita banyak tentang pengorbanan lah. Pengorbanan. So yang tu. Jadi
ibu mak JM serumah tangga, dan kadang-kadang mak dia buat buat kuih, buat pecel ke, buat untuk jual dekat pasar pagi, kat pasar malam, macam tu lah. Itu je lah kita punya pendapatan. So alhamdulillah, syukur kepada Allah bila JM dah besar, Allah menganugerahkan, Allah memberi ruang, peluang untuk JM berfikir lebih matang, untuk JM menyuntikkan sedikit kehebatan, menyuntikkan sedikit kerajinan dalam diri JM. Untuk apa? Pasti ada sebabnya, untuk membantu mungkin adik-adik yang lain kan, dan juga membantulah saudara-saudara kita, insya-Allah. Okey, JM berpengalaman 18 tahun dalam dunia perniagaan yang serius. Kalau ikutkan tahun sebelum kahwin lagi, tahun 90-an pun dah cuba-cuba mula buat bisnes dengan jual produk pencuci lantai, pencuci toilet, macam tu lah semasa tu sebelum kahwin. Bawa stok tu naik bas masa tu, duduk Shah Alam, bekerja di Subang Jaya. Orang Subang Jaya apa lagu tu macam mana? Dah lupa lah. Okey, lagu rap tu kan. So itu yang seriusnya adalah tahun 2003, JM serius untuk menceburi bidang bisnes, dengan bermula dengan multi level marketing, yang sangat-sangat mencabar, tetapi bagus tau. Pengalaman itu adalah mendewasakan JM hari ini. Pengalaman itu adalah meningkatkan level kematangan, level keberanian, level kesabaran kepada diri JM. Ya Allah, berterima kasihlah dengan ingat. Tak apalah, nantilah. Berterima kasihlah dengan pengalaman yang ada. Kalau dulu buat bisnes bukan macam sekarang. Dulu buat bisnes nak pergi jumpa orang, nak pakai lawa-lawa, nak keluar modal untuk beli untuk belanja minum, nak keluar modal untuk isi minyak kereta kan. Tapi sekarang ni, ya Allah, ya Tuhanku, Allah bagi kemudahan yang sangat mudah. Dengan hanya duduk depan telefon, dengan hanya picit-picit telefon, dengan hanya belik-belik telefon, kita dah boleh buat niaga dah. Tak payah nak pakai lawa-lawa, kan. Tak payah nak pakai gincu-gincu. Sekarang tak ada gincu, boleh pakai filter. Tak ada bedak, boleh pakai filter kan. Jadi memang mudah sangatlah sekarang. Itu pun kadang-kadang orang malas. Hari ni nak buat bisnes ni, dia kena ada apa tau. Bila dia berani, dia rajin, dia boleh buat bisnes. Tapi kalau ada kemalasan dalam diri tu, tak boleh nak buat apa-apa lah. JM pun tak boleh nak cakap apa kan, bila dah malas kan. So kena ubah lah. Ubah. Dunia sangat-sangat mencabar sekarang ni. Kena berubah, kena bersungguh buat, kena ada kekuatan dalaman jiwa, dalaman diri kita. Tak boleh sikit-sikit down, tak boleh sikit-sikit lemau, tak boleh sikit-sikit sentap. Tak boleh. Dalam dunia yang mencabar ni, yang menang itu adalah orang yang berani. Yang menang itu adalah orang yang rajin. Yang menang itu adalah orang yang sabar. Tapi dalam dunia sekarang, jika anda rajin sahaja tapi tidak sabar pun tak boleh juga. Dalam dunia sekarang, bila anda sabar tapi anda malas pun tak boleh juga. Jadi package lah sebenarnya. So hidup ni sangat mencabar sahabat semua. Sangat-sangat mencabar dengan keadaan sekarang ni, yang ramai kita kehilangan kerja, ada yang kehilangan kerja, ada yang tak boleh, yang gajinya kena potong, maksudnya yang bekerja daripada rumah, seminggu bekerja masuk office pun kadang-kadang sehari sekali dua je kan, jadi terpaksa kena potong gaji dan macam-macam. Kedai-kedai banyak yang tak boleh nak buka lagi, especially kedai makan. Kedai makan boleh buka tapi kena guna online kan, untuk kita nak makan-makan macam dulu, bersantai-santai macam dulu. Ya Allah, rindu sangat dengan keadaan yang lama. Semoga kita sama-samalah
berdoa. Sentiasa tahu kita ni kita kena sentiasa berfikiran berfikiran apa tahu? Law of LOP. LOP tu law of projection. Maksudnya kita kena sentiasa berfikiran, kita project dia. Maksudnya projection tu maksudnya benda ni pandemik ni dah dah hilang dah. Kita hidup dalam keadaan yang biasa ria-ria seperti sedia kala, malah lebih baik daripada sebelumnya. So JM harap sangat-sangat sahabat-sahabat semua setiap kali berdoa setiap kali lepas solat tu tolong selitkan yang mana bila berdoa ni, dia berdoa macam ni tau. Kita berdoa, kita kena pertama kita kena puji-puji dulu. Puji-puji siapa? Puji-puji Allah dulu. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas ujian, cabaran yang kau berikan kepada aku ya Allah. Aku reda ya Allah dengan ujian yang kau berikan kepada aku, dengan cabaran yang kau berikan kepada aku. Aku reda sangat ya Allah. Aku terima seadanya ya Allah. Namun Allah, so dalam kita menerima tu, dalam kita menerima sebenarnya kita tak kuat ni untuk hadapi. Kita lemah ni. Hanya Dia yang maha berkuasa, hanya Dia yang maha hebat, hanya Dia yang maha berani, hanya Dia, semuanya Dia. Namun Allah, aku tidak kuat untuk menghadapinya ya Allah. Maka kau lenyapkanlah COVID-19 ini serta-merta ya Allah, agar kami semua kami semua menjalani kehidupan kami seperti asal, malah lebih baik daripada sebelum itu ya Allah. Macam tu. Kita puji-puji Allah dulu dan kita bila lepas kita puji-puji Allah, yang mana kita reda dengan apa yang Allah uji dekat kita, dan dalam masa yang sama kita kena merundukkan diri kita sebagai hamba ni, yang mana kita tak ada kuasa langsung, kita tak ada kehebatan langsung, kita tak boleh nak menghadapinya, kita tak kuat Allah, kita kena nyatakan yang tu. Kita kena nyatakan yang tu. Kita tak boleh menyatakan yang kita macam tu, tak boleh. So itulah sedikitlah tentang tips cara bagaimana nak berdoa kan, cara bagaimana nak berdoa. Dan walaupun JM 18 tahun dalam dunia perniagaan, bukannya lesen untuk JM bermegah-megah dengan ilmu yang ada. Bukannya JM, apa yang JM cakap, apa yang JM bagi semuanya betul, tak. JM tak minta pun anda mengiyakan ataupun anda mengiyakan sepenuhnya apa perkongsian daripada JM. Mana yang baik anda ambil lah, mana yang tak baik anda rasa macam salah lah JM ni, so tak perlu nak ambil. JM tak pernah nak ambil hati, tidak. JM hanya berkongsi melalui pengalaman JM sendiri. 18 tahun dalam dunia perniagaan, macam-macam cabarannya, macam-macam rintangannya, macam-macam risikonya yang pernah JM lalui. Jadi inilah pengalaman JM yang JM kongsikan. Mungkin tak banyak, sedikit dapat membantu, memberi inspirasi kepada anda semua, dapat membantu untuk memotivasikan ataupun menjentik hati dan jiwa anda. Sebenarnya kalau hari ini aku lemau disebabkan sekian-sekian masalah, JM lebih teruk lagi dia punya masalahnya yang Allah uji. Kalau hari ini dia macam ni tahu, bila Allah bagi kita masalah, Allah bagi kita ujian, kita kena buat apa tahu? Kita kena melihat orang lain yang menghadapi ujian lebih teruk daripada kita. Contohnya, kalau hari ni kita tak ada duit kita ada berapa banyak, berapa ratus saja dalam bank kan, kita kena tengok melihat orang yang lebih kurang daripada kita, supaya perasaan itu akan mewujudkan satu perasaan kesyukuran. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ni aku nak dapat duit. Aku buat bisnes dengan hanya tekan-tekan handphone ataupun duduk dekat handphone, pakailah simple-simple macam ni, dah boleh dah menjemput rezeki kau, berbanding dengan orang yang dekat luar sana yang buat jalan dengan berpanas, berhujan, yang menyapu-nyapu tu, yang ambil sampah kita tu, yang bau busuk, berulat apa semua tu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sebab apa? Sebab Engkau tidak meletakkan aku dalam watak orang yang ambil sampah tu tadi. Semua ni watak tau, sahabat semua.
kita watak orang yang buat jalan tu, itulah watak dia. Watak sebagai seorang buat jalan. Allah bagi kepada orang yang kutip sampah tu, itulah watak dia. Watak dia adalah watak seorang pengutip sampah yang bau busuk, yang ada bau ulat, yang tak tahu macam mana. Tapi syukur ya Allah, Engkau tidak meletakkan aku dalam watak yang tu. Syukur, terima kasih Allah kerana Engkau tidak meletakkan aku dalam watak yang tadi tu, yang bau busuk, yang kena panas, yang kena hujan. Allah tidak meletakkan kita dalam watak tu. Allah meletakkan kita dekat sini sekarang ni, megang handphone dengan cantik-cantik, wangi-wangi. Kita dah boleh buat bisnes, dah boleh jemput rezeki Allah. Tapi masih juga ada yang malas nak buat, tapi masih juga ada yang tidak bersungguh untuk melakukan. Allahu Akbar. Jadi kita tengoklah orang yang kurang daripada kita. Kalau hari ni Allah uji, mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita, ataupun saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan penyakit COVID ni, tolong bantu mereka untuk ingatkan yang ni. Untuk ingatkan yang ni, yang mana kau kena semangat, kau kena kuat untuk menghadapi COVID ni. Kau tengok sebelah-sebelah engkau hari ni okey lagi, masih boleh berwhatsapp dengan aku. Kau tengok dekat sebelah engkau tu dah kena pakai oksigen, dah dikomakan dah. Kau tengok yang tu. Kau tengok yang tu, bila kau tengok yang tu, syukurnya engkau. Sebab apa? Sebab engkau masih lagi boleh berwhatsapp, boleh main telefon, boleh pegang telefon, boleh berzikir dan macam-macam. Tapi kau tengok orang yang lebih hebat lagi Allah uji, yang tu tadi dengan pakai oksigen, dengan dikomakan, dengan ditidurkan. Ya Allah, bersyukurnya kita. Bersyukurnya engkau. Kau kena kuat hari ni sebab Allah bagi kau peluang ni. Kau kena kuat, kau kena kuat. Sebab ada orang lain yang lebih lagi ujian ni daripada engkau sekarang. Kena bantu mereka. Kena bantu mereka untuk semangatkan diri mereka. Kena bantu emosi mereka. Kena bantu. Ini JM pesan ni. JM pesan. Sebab apa? Sebab bila kita melihat orang yang lebih kurang daripada kita, bila kita melihat orang yang ujiannya lebih hebat daripada kita, akan mewujudkan rasa syukur dalam diri kita. Jadi bantu sahabat-sahabat kita, bantu saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan COVID, supaya semangatnya lebih lagi, supaya semangatnya bersemangat, supaya dia terus mensyukuri apa yang Allah bagi kepada mereka. Okey, boleh? Alright. Okey, so jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi rasanya tak lengkap sekiranya kita tak sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk diri kita, untuk mak ayah kita, walaupun sama ada yang hidup, yang masih hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka. Kita sedekahkan Al-Fatihah, of course lah, untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Lepas tu untuk suami kita, untuk saudara-saudara kandung kita, untuk anak-anak kita, untuk sahabat handai kita, untuk guru-guru kita, untuk tim kita, mana yang ada buat bisnes, mungkin ada tim-tim, anda kena doakan. Tak kisahlah tim kita tu suka ke tak suka dengan kita, tak apa. Kita ikhlas untuk mendoakan tim kita, supaya lancar perjalanan bisnes kita. So doakan untuk kita punya customer kita, dan juga untuk semua umat Islam, maupun yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Jadi jom kita sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka yang kita sebutkan tadi. Okey? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey. So, mungkin ada yang tanya, JM, JM ni buat apa JM sebenarnya kan? Okey, JM adalah pengasas bagi produk yang berasaskan garam bukit. So, alhamdulillah,
JM dah 7 tahun mengusahakan produk produk yang berasaskan garam bukit, iaitu atas jenama Aura Rezeki. Okey, syukur alhamdulillah. JM bermula daripada biasa-biasa je. JM bermula daripada kejatuhan bisnes pada peringkat awal pada tahun 2014. Okey, JM tak pernah terfikir ataupun tak pernah bercita-cita untuk menjadi pengasas produk. Tidak pernah sama sekali. Dan JM tidak pernah sama sekali. Melalui peristiwa ataupun melalui ujian daripada Allah pada tahun 2014. Okey, JM sebenarnya adalah JM buat bisnes, iaitu buat printing buat produk-produk souvenir, buat produk-produk cenderamata, buat uniform, buat buku-buku. So untuk mengetahui you all mana design-design yang JM ada ni sekarang ni adalah buah fikiran JM sendiri dan diolah dan direalisasikan dengan designer yang pakar. Itu JM punya expertise lah. JM suka bab kreativiti ni, JM suka. Okey, dan tahun 2014 diuji dengan kejatuhan bisnes. Sebenarnya kejatuhan bisnes tu bukan bisnes tu tak bagus, bisnes bagus, tapi cara JM, orang yang tak ada ilmu ni bila buat bisnes dia langgar je dinding kan. Sebenarnya buat bisnes ni dia bukan hanya sekadar tahu menjual saja. Dia bukan buat bisnes ni bukan hanya sekadar jadi juru jual, tidak. Banyak proses-proses yang kita lalui. Daripada seorang juru jual, macam mana nak jadi owner. Walaupun kita hanya jual produk orang, tapi kita kena berimpian untuk menjadikan bisnes kita tu besar. Untuk menjadikan bisnes kita tu besar. Kenapa JM cakap macam tu? Memang itulah, walaupun produk tu bukan produk kita, walaupun hanya jual produk orang, tapi korang perlu ada impian yang besar. Korang perlu melebarkan melebarkan perniagaan tu. Jadi JM ketika itu JM tak ada pengalaman kat situ. JM ingat berniaga ni ada urusan jual dan beli cukup. Tapi sebenarnya bukan itu saja. Berniaga ni bukan sekadar tahu jual sahaja. Ada banyak lagi proses-prosesnya. Okey, so izinkan JM kongsikan dekat sini. Okey, JM dulu buat bisnes yang tu lah. Lepas tu buat bisnes, lepas tu lama-lama hutang banyak, maksudnya ada masalah lah tu yang JM tak betul nak menguruskan. Sebab ketika itu JM hanya tahu buat bisnes ni ada jual, adalah dah cukup lah kan. So macam tu, jadi salah kan. So sampailah Allah menguji, ketika itu JM terpaksa tutup syarikat. Tahun 2014 tutup syarikat, duduk rumah dengan hutang yang banyak. So bila duduk rumah dengan hutang yang banyak, ya Allah, tak tahu nak cakap apa tau. Dengan lemau, dengan down sangat masa tu, dengan tak boleh nak berfikir, tak ada semangat diri, hilang semangat diri, nak jumpa orang pun tak nak jumpa kawan pun tak nak, semua-semua tak nak. Down habis ketika itu. Jadi ya Allah, ya Tuhanku. So bila sebenarnya kan Allah ni nak menjentik hati kita, berapa banyak syukur kita tu kepada dia. Sebab apa? Sebab JM ni hanya memikirkan benda yang tak ada. Bisnes dah tak ada, duit dah tak ada, bisnes dah lingkup, hutangnya banyak. Itu je yang kita fikirkan, menjadikan dia satu beban yang boleh membuatkan emosi kita terganggu dan semangat kita hancur. Tak ada semangat. So ketika itu Allah menjentikkan satu rasa yang mana apa pun kita kena berbalik kepada dia lah. Kekuatan kita kena berbalik kepada dia. Kekuatan kita, apa yang kita minta, apa yang kita nak cuba kongsikan, apa yang kita nak cuba merayu, mengadu domba tu sebenarnya bukan dengan manusia, tapi dengan dia sebenarnya. So alhamdulillah JM dapat kekuatan kat situ, yang mana sebenarnya JM ni hanya fikirkan benda yang tak ada. Yang sekarang ni, apa yang ada sekarang ni kita tak fikir pun, kita tak syukur. Maksud JM yang sekarang ni apa? Kita ada suami lagi yang boleh nak bantu
kita ada anak-anak lagi, kita ada rumah yang selesa lagi, kita ada tilam yang empuk untuk kita tidur, kita ada juga beras nak kita makan. Nampak tak? Maksudnya kita sibuk. Sibukkan cari, sibukkan rasa down tu dengan benda yang tak ada. Tapi sebenarnya kita lupa apa yang kita ada hari ni. Yang kita ada hari ni, tengok apa yang kita ada hari ni. Kita masih boleh makan lagi, kita ada anak-anak lagi, ya, kita ada rumah yang selesa, ya. Itu yang kita lupa. Sibuk sangat benda yang tak ada, ya. Menangis benda yang tak ada. Duit habis, orang tipu kita, orang mengata kita macam-macam, ya. Macam-macam orang mengata kita, orang tipu kita, orang tikam belakang kita, orang tikam depan kita. Itu je yang kita cuba nak apa? Kita cuba nak orang kata yelah, itu yang kita fikirkan. So kita langsung tak fikirkan apa yang kita ada hari ni. Ya, apa yang kita ada hari ni? Apa yang kita ada hari ni? Kudrat kita, kesihatan kita. Kita masih ada lagi otak untuk berfikir, mata untuk melihat, mulut untuk bercakap. Ya Allah, inilah kita patut syukuri. Jadi itulah. Ketika itu alhamdulillah, Allah berikan JM ikhtiar melalui apa yang maksudnya semangat JM yang hilang tadi, keyakinan JM yang tak tahu kat mana tu, dah tak ada yakin diri dah ni, nak hidup ni, nak meneruskan kehidupan. Masa tu umur dalam lebih kurang dalam nak masuk 40 tahun lah, 38 tahun macam tu, ya. Allah uji ketika itu kan. Ya Allah, betul lah, ya. Allah kata dalam Quran pun sendiri ada sebut kan, umur 40 tahun ni jika jalannya betul, ya, dia ada dua jalan kan, jika jalannya betul lah kita sampai kita mati nanti. Bila jalannya salah lah kita sampai mati nanti. Allahu Akbar. Itulah maksudnya kita kena berbuat baik kepada ibu bapa. Ada tulis dalam Quran kan, ayat maksudnya umur kita 40 tahun kan. So jadi JM banyaklah belajar kat situ, ya. JM banyak belajar kat situ. Jadi so bagaimana tajuk hari ni, bagaimana cara JM menghadapi orang yang pernah menyakiti hati JM? Okey, dia perlukan kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman ni sangat-sangat diperlukan, ya. JM bila orang menyakiti hati JM akan duduk diam. Tak nak melawan pun. Bukan bererti kita diam, kita salah, bukan. JM senang je. Bila JM marah, JM akan diam. JM tak akan tanya khabar, apa pun semua. Itu JM marah lah tu. Sebab JM nak mengawal hati ni. Nak mengawal hati dan juga nak mengawal percakapan. Bayangkan bila kita dalam keadaan marah, kita akan bercakap, mulalah kemarahan tu akan lebih marah lagi. So apa yang JM buat, memang JM akan banyak buat solat lah sebenarnya. Bukan nak kata JM baik ke tak, bukan. Itu cara JM mendidik hati. Itu cara JM mendidik hati supaya dia jangan lagi membakar. Sebab apa? Sebab bila kita sakit hati, bila kita sakit hati apa semua, sebenarnya benda-benda ni yang melemahkan kepada energi kita, yang melemahkan lagi semangat kita. Sebab tu JM tak nak ambil tahu tu. Maksudnya JM bila sakit hati dengan seseorang, bagaimana JM nak menghadapinya tu, JM akan diam je. JM akan diam dan banyak solat, banyak solat dan banyak istighfar. Banyak solat, banyak istighfar. Istighfar tu sebenarnya untuk menghilangkan rasa yang tak best dalam fikiran, untuk menghilangkan rasa yang tak best dalam hati. Istighfar aja, itu je senjata JM. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. So jaga hati kita sendiri. Jaga hati kita sendiri. Jaga emosi kita. Sebab emosi kita ni, emosi kita ni akan emosi kita ni dia 80% adalah daripada emosi kita. Contohnya, jika emosi kita marah, sakit hati, kita macam-macam lah kan, 80% tu dia akan menarik kegagalan untuk diri kita. Menarik kegagalan untuk diri kita sendiri. Sebab tu kena jaga
Jadi jika emosinya semangat, jika emosinya bahagia, jika emosinya gembira, kita akan menarik 80% keberhasilan itu adalah kejayaan kita. Jadi hati-hati dengan emosi tadi. Janganlah bila sakit hati ni kan, janganlah bila sakit hati ni begitu lagi lah, nak marah lagi lah, nak bertekak dengan dia lagi lah, nak berhujah, berdebat. Tak payah. Tak payah, buang karen je. Buang karen je sebab dia akan melibatkan emosi kita yang tak best nanti. Bila emosi kita tak best, kita akan menarik perkara-perkara yang negatif tadi kepada kita. Jadi siapa yang rugi? Rugi diri kita sendiri. Itu cara JM bagaimana JM nak menghadapi orang yang pernah menyakiti hati JM. JM pernah difitnah ketika itu membuatkan JM tutup Facebook lama tau. Tutup Facebook lama dan buka Facebook baru yang sekarang. JM pernah difitnah ketika itu. Dan apa yang JM buat adalah tutup je lah Facebook. Tak payah nak baca-baca komen-komen ke ataupun yang benda-benda yang tak bagus tadi untuk emosi JM. JM tutup Facebook untuk apa? Untuk bukan apa? Untuk JM tak nak terlibat dengan sebab JM nak menjaga emosi tadi tu. JM nak menjaga emosi. Fitnah tau. Fitnah tau. Tapi itulah kan, hidup ni dia karma tau. Dia sebenarnya karma. Jadi bila kita orang buat kita, orang jahat dengan kita, tak apa, kita doakan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik. Sebab tu kita jangan lawan. Kita jangan lawan, kita jangan lawan dia balik. Kita jangan nak berdebat-debat, tak payah. Buang karen je. Tak apa, biarlah karma yang akan yang akan menentukan tu. Karma ni dia macam ni tau. Bila orang buat jahat kepada kita, kita balas baik. Bila orang buat jahat kepada kita, kita balas baik. Dan benda tu akan pergi kepada dia balik. Saya pernah tahu diuji dengan fitnah yang mana fitnah tu yang mana dia kata JM ni suka menggoda suami kawan-kawan sendiri. Allahu Akbar. Bayangkan, tapi ketika itu JM ni tak ada ilmu. JM cakap apa? Aku tak akan maafkan kau sampai aku mati pun aku tak maafkan kau. Bayangkan, siap cakap lagi dekat Facebook apa semua sehingga kan JM tak boleh nak menghadapi tu, JM tutup Facebook. Allahu Akbar. Tapi JM tutup Facebook, JM banyaklah. Memang ketika itu memang marah lah. Tapi JM ambil keputusan untuk tutup Facebook supaya JM tak ada nak baca-baca komen dan tak berdebat-debat dekat Facebook. Sebab apa? Sebab tak bagus tau. Bila berdebat-debat dekat Facebook tu tak bagus. Bila kita ramai, JM perasan ramai di antara kita yang kadang-kadang bergaduh lah dengan tim lah, dengan siapa-siapa lah, dengan kawan ke apa kan. Suka sangat meletakkan emosi kita tu dalam Facebook kita. So tak bagus tau sebenarnya. Tak bagus. Sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus. Sebab itu semua vibration tau. Itu semua gelombang yang akan memusnahkan diri kita sendiri. So tak perlu buat macam tu. Jadi bukan JM suruh anda tutup Facebook, bukan. Tapi tak kisahlah kalau anda rasa nak block orang tu, anda block je lah. Jadi hati anda seronok, hati anda bagus. Jadi hati anda tak adalah macam nak terbaca-baca benda-benda yang tak elok kan. Jadi so ketika itu JM tak ada ilmu. Apa yang JM buat? JM tutup je Facebook. Tutup Facebook. Tapi apa yang berlaku kat situ karma. Bila orang buat kita diam. Bila orang buat kita diam. Dan benda tu berbalik kepada orang yang mengata kita. Apa dah berlaku kepada orang yang mengata kita? Dia cerai, lepas tu kahwin lagi, cerai lagi, kahwin lagi, cerai lagi. Aku tak tahu berapa kali dah. So, nampak tak kat situ? Lepas tu tergedik-gedik dekat YouTube lah, tergedik-gedik I am single lah, apa benda apa semua tu. Allahu Akbar. Benda tu, karma tu akan kembali kepada orang yang mengata tadi tu. Bila kita orang yang dikata, orang yang difitnah, diam aja. Diam, doakan yang baik. So itu cara JM.
Itu cara JM. Sebab tu alhamdulillah alhamdulillah bila ada benda-benda yang sekarang ni benda-benda sekarang yang JM hadapi dengan kadang-kadang kawan sendiri makan kawan sendiri tikam belakang, kawan sendiri macam-macam. Itu cara JM menghadapi tu macam tu je. JM akan diam dan akan diam dan boleh kita kadang-kadang boleh juga berwhatsapp tanya khabar, tapi nak baik macam dulu lagi tak ada. Tak ada. JM takkan baik macam dulu lagi. Just tanya-tanya khabar, kau sihat ke apa semua? Okey lah, boleh lah. Tapi nak baik-baik macam dulu, nak makan-makan sama, nak pergi-pergi shopping tu tak ada lah, tak ada. Itu cara JM. Bagaimana JM mengubati ataupun bagaimana cara JM menghadapi kepada orang yang pernah menyakiti hati JM. Yang pernah menyakiti hati JM. Jadi sebenarnya hati kita lah kena kuat. Hati kita kena kuat. Apa pun orang cakap pasal kita, tak apalah, doakan aja. Kita senyum aja. Sebab apa? Sebab menang di dunia belum tentu kita menang dekat akhirat. Kalau dia rasa dia menang dekat dunia, dia bertepuk tangan dekat dunia dengan apa yang dia buat kepada kita, belum tentu dekat akhirat nanti dia akan tepuk tangan. So bagi JM tak payahlah buang masa, buang karen untuk kita nak layan orang-orang macam ni. Jadi kita ni macam JM cakap semalam, dengan keadaan pandemik sekarang, apa yang kita perlu ambil fokus adalah diri kita ni. Diri kita, keluarga kita, ini yang kita perlu ambil fokus. Ambil fokus untuk bantu diri kita, bantu keluarga kita. Jangan sibuk-sibukkan dengan orang lain cakap apa. Nanti kalau aku macam JM kongsikan semalam kan, contohnya lah dengan zaman-zaman sekarang orang nak pinjam duit kat kita, kita pula pun tak ada duit kan, tapi kita nak tolong juga dia. Sebab apa? Nanti bukan apa, nanti dia tak nak kawan dengan kita pula, nanti dia terkecil hati dengan kita pula. So tak payah kisahkan apa orang nak cakap tentang kita. Yang kita kena kisahkan, yang kita kena fokuskan adalah diri kita. Diri kita, keluarga kita, itu yang paling utama yang kita kena fokuskan. Jadi jaga emosi kita ni Dan JM selain daripada menjaga emosi dengan cara yang macam tu, JM menjaga emosi dengan amalan mandi garam. Amalan mandi garam sangat-sangat bagus diamalkan. Sebab apa? Sebab khasiat yang ada pada garam tu membantu diri kita untuk naturalkan balik negatif-negatif yang tadi tu, untuk kita berasa relax sangat. Hati kita rasa relax sangat. Dia merehatkan. Dia sangat-sangat merehatkan Air garam ni mengikut saintifiknya, dia sangat-sangat merehatkan tubuh badan kita. Dia akan mencukupkan mineral-mineral yang tak ada pada tubuh kita. Dia akan balancekan. Akan balancekan. JM tak bermaksud untuk menjual garam ke apa, tidak. Anda carilah garam-garam apa pun yang anda rasa, yang anda nak, anda gunalah. Anda carilah. Cuma JM punya garam mandian adalah garam mandian yang ni. Kalau mungkin ada yang di antara TikTok yang tak tahu, inilah ada garam JM. JM ada lebih kurang 36 jenis rangkaian produk daripada yang semua berasaskan daripada garam bukit. Jadi itulah. So itu cara JM, bagaimana JM menghadapi orang yang pernah menyakiti hati JM. Jadi janganlah nak poyo-poyo sangat, nak layan-layan sangat. Tak payah. Yang kita kena fokuskan hari ini adalah diri kita dan juga keluarga kita. Okey, so itu sajalah untuk hari ini cara JM, bagaimana cara JM untuk menghadapi. Of course lah, yang penting sekali kita sentiasalah berdoa dengan Allah Semoga Allah berikan kita kekuatan menjalani ujian-ujian, cabaran-cabaran daripada orang-orang sekeliling kita. Kita berdoa supaya kita didatangkan kawan-kawan yang baik, orang-orang yang baik, customer-customer yang baik untuk kita, insya-Allah. Rakan niaga yang baik untuk kita, yang semangat macam kita, rakan niaga yang ada impian macam kita, yang ada matlamat macam kita, semuanya mudah, insya-Allah. Minta aja, berbalik kepada dia, berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun kita kena berbalik kepada dia. InsyaAllah. Jadi JM doakan semoga anda semua dalam rahmat serta dakapan kasih sayang Allah. Semoga anda semua diberi keberlimpahan rezeki yang banyak sangat, seperti
banyaknya air di lautan, ya. Dan JM doakan semoga kita semua dijauhi daripada penyakit-penyakit bahaya, daripada COVID-19. Semoga kita sentiasa dilindungi dan semoga Allah angkat balik COVID-19 ni, ya, lenyapkan dia serta-merta dan kita hidup aman, bahagia, makmur seperti sedia kala, malah lebih baik daripada itu. Ya, sebelum tu JM nak umumkan, nak bagi tahu yang mana pada 10 hari bulan 8 nanti Aura Rezeki akan mengadakan festival Aura Rezeki Anugerah Gilang Gemilang bagi tahun 2020 yang tertangguh. Sepatutnya JM mengadakan Anugerah Gilang Gemilang 2020 pada Disember lepas, yang mana persiapan semua sudah dibuat, hotel semua dah booking, tapi disebabkan pandemik ni kita semua tidak boleh kita tak boleh nak buat program. Jadi JM masih lagi berhutang dengan anda semua, yang mana JM akan buat secara Facebook Live pada 10 hari bulan, iaitu pada 1 Muharram. Dan jamnya adalah 10 pagi. JM menyediakan lucky draw barangan lucky draw yang best untuk anda yang menyertai ataupun yang join Facebook Live JM hari tu. Ya, jadi berjumpa JM nanti pada setiap hari. Esok kita ada tajuk lagi. Tengoklah nanti JM bagi tahu tajuk dia apa. Okey, so jumpa lagi semua, okey, insya-Allah, kita sama-sama mendoakan semoga dalam solat kita, dalam doa kita, kita kena doa yang ni, jangan tinggal. Ya Allah, ya Tuhanku, yang tadi itulah yang JM cakap tadi pasal COVID, semoga COVID ni lenyap apa semua, semoga kita dilindungi. Itu kena ada dalam doa kita setiap kali doa. Dan juga ya Allah, istiqomahkan kita dalam melakukan amal soleh. Kita nak berubah untuk jadi amal soleh, berubah ni Allah, mudah sangat nak merubah, tapi untuk istiqomah dalam melakukan amal soleh bukan mudah, perlu ada kekuatan. Jadi kita minta dengan Allah setiap kali solat, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, istiqomahkanlah aku dalam melakukan amal kebaikan, insya-Allah. Okey.